Pada sekitar tahun 1997 dunia telah digemparkan dengan berita kejam yang datang dari negara Indonesia. Ahmad Suraji atau nama sebenarnya Sagimen merupakan seorang dukun pada ketika itu telah pun ditangkap atas kesalahan membunuh 42 orang wanita hanya untuk menambah kuasa ilmu hitamnya. Ahmad Suraji yang merupakan anak sulung daripada dua beradik ini telah dilahirkan pada 10 Januari 1949 di Sumatera Utara, Indonesia. Menurut sumber, bapanya juga merupakan seorang dukun namun telah meninggal dunia dan meninggalkan Suraji hidup bersama ibu dan adiknya. Sejak di zaman kanak-kanak lagi, Suraji tidak menunjukkan sifat dan akhlak yang baik pada masyarakat dan keluarganya. Pada usia 27 tahun, Suraji menamatkan zaman bujangnya dengan mengahwini seorang wanita bernama Tumini. Suraji dan isteri dikurniakan 4 orang anak lelaki. Namun begitu, Suraji telah mengejutkan keluarganya dengan hasratnya yang ingin menikahi kedua adik iparnya iaitu Tuminah dan Natia. Walaupun hasratnya ditentang ibunya, Suraji tetap meneruskan perkahwinan tersebut dan tinggal bersama-sama dengan ketiga-tiga isterinya serta dia menghalau ibunya dari tinggal bersama mereka kerana tidak tahan dengan teguran yang diberikan ibunya. Suraji dikatakan mula berjinak-jinak dengan ilmu hitam sejak berusia 12 tahun lagi dan semakin serius pada usia 20-an. Suraji mempelajari ilmu tersebut dari buku-buku dan kitab peninggalan bapanya yang terkandung mantera. Selepas insiden dia telah menyelamatkan kawannya yang sakit, nama Suraji semakin hangat dibualkan oleh penduduk yang menanggapnya sebagai dukun yang hebat sehingga mendapat gelaran Datuk Maringgi. Namun ketika usianya 36 tahun, Suraji mendakwa bapanya telah datang untuk berjumpa dengannya dalam mimpinya. Menurut mimpinya, bapa Suraji akan memberikannya satu ilmu hitam yang sangat kuat dan ilmu ini berupaya untuk menjatuhkan musuh, melindungi dirinya dan boleh menyembuhkan penyakit. Namun begitu, terdapat syarat yang diberikan iaitu Suraji perlu membunuh seramai 72 orang wanita dan meminum air liur mangsanya. Disebabkan terlalu taksub untuk menguasai ilmu hitam tersebut, Suraji memulakan modus operandinya itu. Suraji tidak berseorangan dalam melakukan perkara kejam ini, sebaliknya Suraji dibantu oleh isteri pertamanya iaitu Tumini. Kebiasaannya Suraji akan menjadikan pelanggan wanitanya yang datang untuk mendapatkan rawatan menaikkan seri wajah untuk kecantikan mereka sebagai target utama. Suraji akan mengajak pelanggan wanitanya untuk bertemu berdua dengannya pada waktu malam dan kemudiannya membawa mangsa ke belakang rumahnya tiang terdapat kebun tebu lalu menyuruh mangsanya untuk membuka pakaian dan berbogel sebelum meminta mangsa untuk masuk ke dalam sebuah lubang yang telah digaringnya hingga paras leher. Disebabkan ketaksuban pelanggannya, mereka dengan sekelip mata mempercayai Suraji dan melakukan perkara yang disuruhnya. Namun sebaik sahaja mereka masuk ke dalam lubang tersebut, Suraji bertindak mencekik mangsa menggunakan wayar sehingga mati. Untuk menengkapkan ritualnya, Suraji menyedot air liur mangsa-mangsanya. Kemudian, isterinya akan membantu menanam mayat-mayat mangsa dan mengumpul pakaian serta harta benda milik mangsa. Namun begitu, pada 27 April 1997 perbuatan kejam ini akhirnya dibongkar. Pada tarikh tersebut, penduduk kampung telah menemui mayat seorang wanita yang dikenali sebagai Sri Kamaladewi di kebun tebu di belakang rumah Suraji. Seorang individu yang merupakan seorang penarik beca telah tampil memberi keterangan pada pihak polis akibat penemuan mayat tersebut. Menurutnya dia telah menghantar Kamaladewi ke rumah Suraji. Dari laporan tersebut, pihak polis mula mencurigai Suraji dan mereka telah membuka fail-fail lama mengenai kehilangan wanita di kampung berkenaan. Kebanyakan nama wanita yang hilang itu adalah pelanggan Suraji. Pihak polis kemudian terus ke rumah Suraji dan bertanyakan beberapa soalan mengenai Kamaladewi. Suraji mendakwa selepas diberi rawatan, dia telah meminta Kamaladewi pulang ke rumah sebelum waktu maghrib. Walaupun begitu, pihak polis tidak percaya dengan pengakuan tersebut dan mereka telah menggeledah rumah Suraji. Hasilnya, pihak polis menemui banyak barang-barang bukti termasuklah baju,
jam tangan dan barang kemas milik mangsa-mangsanya termasuklah barang Kemala Dewi. Oleh hal yang demikian, Suraji dan ketiga-tiga isterinya telah ditahan oleh pihak polis. Hasil daripada soal siasat mendapati hanya Suraji dan isteri pertamanya sahaja yang terlibat. Suraji akhirnya mengaku akan perbuatannya itu. Pada awalnya, dia mendakwa hanya membunuh seramai 16 orang wanita sahaja, tetapi lama-kelamaan dia mengaku telah mengorbankan seramai 42 orang mangsa. Pada 27 April 1998, Suraji telah didapati bersalah dan dijatuhi hukuman mati selepas permohonan rayuannya ditolak. Sementara, Tumini telah dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Pada 10 Julai 2008, hukuman mati telah dilakukan oleh pasukan penembak ke atas Suraji ketika dia berusia 59 tahun. Permintaan terakhir Suraji pada ketika itu adalah ingin bertemu dan bermesraan buat kali terakhir bersama isteri pertamanya, Tumini. Menurut sumber, sepanjang 10 tahun di dalam penjara, Suraji telah banyak berubah dan bertaubat selain mendalami ilmu agama. Bukan itu sahaja, dia juga kerap memberi nasihat berkaitan hal agama kepada banduan-banduan yang lain.